Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mastikah Hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang kedua, di dalam bab perihal salat. Perkara 2.5, sembahyang sunat dan bahagian-bahagiannya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar salat sunat. Bukan setakat belajar untuk diamalkan. Kalau setakat belajar aja buku salat sunat, ada setengah orang tu dia punya koleksi buku salat sunat di rumah dia, berapa jenis ada. Semua buku salat sunat dia beli belaka. Kalau tanya dia salat ke tak lagi dia. Baru duduk belajar. Tak payah belajar banyak. Salat sunat ni salat simple je. Dia punya akta dia tak sama dengan solat fardu di beberapa bahagian. Contohnya, kita boleh solat sambil duduk. Solat fardu tak boleh, kena berdiri, mesti wajib. Solat sunat boleh duduk. Malam ni penatlah, lawan syaitan. Syaitan kata awak penat, tidur dulu, nanti bangun tengah malam. Bangun tengah malam confirm tak bangun kan. Kita solat dulu belum tidur. Alhamdulillah. Sembahyang pada umumnya ialah semulia-mulia amal bakti yang menyebabkan seorang beroleh rahmat dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Selain itu, sembahyang sunat pula dapat menyempurnakan jika ada apa-apa kekurangan yang dilakukan di dalam salat fardu. Alhamdulillah, kita salat fardu ada kurang ke tidak? Tak payah cakap lah dah. Dia panggil TST je lah. Angkat je takbir, terbang selalu. Pasal pagi pun dia ada, pasal malam pun dia ada. Jadi macam mana kita nak, orang panggil nak tudung benda-benda kekurangan tadi? Banyakkan solat sunat. Berdasarkan kepada hadis, tengok hadis 136, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah, ila akhiril hadis. Hadis ini riwayat Abu Daud. Artinya, sesungguhnya perkara yang mula-mula dihitung daripada amal-amal manusia pada hari kiamat. Amal yang kita buat ini akan dihitung, dikira ialah salat. Ini salat fardu yang 5. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, padahal ia amat mengetahui, Tuhan dah tahu, cuma dia arahkan malaikat supaya malaikat tahu. Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah kamu akan salat hambaku dalam surah amalnya, adakah ia menyempurnakannya atau kurang? Mana ada benda yang cacat di situ. Jika salat itu sempurna, ditulis untuknya sempurna. Dan jika orang itu ada mengurangkan sesuatu daripada salatnya, maknanya bukan kurang rukun, kalau kurang rukun, sah tak sah salat? Tak sah. Makna kurang kesempurnaan dia, dari sudut sunnahnya, dari sudut apa yang kita tak begitu jaga. Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah kamu, adakah hambaku itu mengerjakan sembahyang sunat? Jika ia ada mengerjakan salat sunat, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sempurnakanlah bagi hambaku sembahyang fardunya yang tidak sempurna itu daripada sembahyang sunat. Mana kita tampalkan, cover sikit dengan salat sunat, kemudian dihisap amal-amal yang lain, zakat, puasa, haji dan seterusnya menurut cara itu. Jadi kita kena tengoklah semua amal-amal yang akan dikira dimula dengan fardu dulu. Puasa sama juga, Ramadan dulu, lepas Ramadan baru cari hak salat sunat, pada tu puasa sunat untuk menampalkan dia. Jadi kita jangan duk cari benda yang pelik lah. Ramai orang mari jumpa dia kata, ustaz saya nak cover balik solat arwah mak ni. Kata, mak awak tinggal solat ke tak? Dia kata tak tinggal. Habis takut ada tinggal lah. Tak boleh lah kita tuduh mak kita macam tu. Kalau kita tahu mak kita dah solat, adik-adik kita dah solat, tak payahlah kita mari buat tuduhan dia tak solat pula. Jadi dia nak bayar fidyah, dia panggil fidyah denda solat. Itu tidak ada. Fidyah yang adanya fidyah dalam bab puasa saja, dalam bab puasa.
Alhamdulillah, saya tengok dalam web e-fatwa JAKIM telah keluar kenyataan ini, tapi masyarakat kita tak ambil cana sangat. Menariklah. Saya sure kalau orang-orang yang ada internet ni pagi-pagi ambil je fatwa-fatwa yang ada dalam JAKIM tu, banyak benda-benda yang menjawab persoalan masyarakat sebenarnya. Nah. Hadis ini riwayat Abu Daud. Demikianlah kelebihan dan faedah amal-amal yang sunat itu. Diterangkan lagi kelebihan salat sunat dalam hadis yang berikut. Hadis 13837 An Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Bin. Ada setengah orang tanya, ustaz ni silap ke ni? Biasa kalau orang Malaysia Rabi'ah ni orang perempuan ya. Nah, orang Arab Rabi'ah laki-laki. Jadi kalau kita tengok, na'udzubillah lah, kalau dapat anak tu macam ada dua alat, kita pun nama Rabi'ah. Dia boleh pakai dua, laki-laki boleh, perempuan boleh pakai. Sama juga dengan nama, banyak lagi nama-nama Arab yang dipakai dua, Nidal, dan nama-nama yang diguna pakai. Macam Ilham orang pakai dua juga, laki pun pakai, perempuan pun ada. Siti Ilham dengan Muhammad Ilham, dua-dua Ilham ya. Baik. Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok terjemahan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabi'ah bin Malik ni radhiyallahu anhu katanya, Nabi pernah bertanya kepada saya. Rabi'ah ni adalah dia buat satu benda, kemudian Nabi nak bagi mukafaah dengan dia. Nabi kata, sal, mintalah, nak apa? Kalau kena kita, Nabi ni ketua negara dah, minta projek selalu. Saya baru ya tenda minta apa-apa jawatan ke. Rabi'ah ni minta permintaan yang memang orang cerdik. Apa dia minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Allahu akbar. Rasulullah, saya memohon kepada Tuhan untuk menjadi pengiring Tuhan dalam syurga. Cerdik tak jawapan ni? Jiddan, cerdik. Nak minta mengiring Tuhan dalam syurga. Subhanallah. Jadi kalau kita minta kecil-kecil atas dunia ni sekejap ya, tapi dalam syurga itu yang kekal. Apa Nabi kata? Nabi jawab apa dengan dia? Aw ghaira zalik. Mendengarkan itu, baginda bersabda, ada lagi permohonan yang lain? Tak ada hal lain ke mintanya? Meminta hal tinggi sangat ni. Nah, tak ada yang lain. Qultu huwa zak. Tak ada dah. Itu je permintaan saya. Itu pun sudah cukup lah. Qal fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Nabi kita bersabda, jika demikian hajatmu, hendaklah engkau membantu aku terhadap kebaikan dirimu sendiri dengan engkau mengerjakan salat, banyakkan sujud. Mana banyak sujud tu maksudnya banyak salat sunat. Nabi SAW nak terima permohonan kawan dia ni, sahabat dia ni, tapi dengan syarat kamu bantu untuk mencapai hajat kamu tadi bikasrati sujud. Jadi banyakkan sujud. Kita pun banyak sujud. Alhamdulillah, saya dah sebut awal-awal tadi, salat sunat ni tidak syarat berdiri, duduk pun tak apa. Jadi kalau kita rasa letih malam kan, ambil uduk, duduk, baca. Ambil letak Quran besar kat depan tu, baca. Satu muka satu rakaat. Bukan letih pun duduk. Apa yang susah? Yang susahnya tak nak buat tu. Itu yang susah. Yang susah kita hari ni bukan soal duduk berdiri, soalnya tak buat tu. Baik, menurut huraian ulama, sembahyang sunat itu banyak dan terbahagi kepada 3 bahagian. Tanda baik. Salat sunat ini 3 kategori. Yang pertama, salat sunat yang berwaktu, ada waktu dia. Yang kedua, salat sunat yang tidak berwaktu. Yang ketiga, salat sunat mutlak. Mutlak maknanya salat sunat tak ada terikat ke mana-mana, nak solat aja. Baik, penjelasan salat sunat yang berwaktu ialah seperti salat sunat rawatib. Rawatib apa dia? Yang dikerjakan sebelum salat fardu atau sesudahnya. Dia panggil salat mengiringi salat fardu, qabliyah dan ba'diyah. Itu dia panggil salat rawatib. Sembahyang witir, sembahyang tarawih, sembahyang duha, sembahyang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu dia panggil salat yang berwaktu. Waktu dianya nanti kita akan huraikan. Yang kedua, salat sunat tidak berwaktu.
tetapi ada sebabnya. Dia tanda solat tu, tanda situ solat sunat bersebab. Solat sunat bersebab. Di antaranya ialah sembahyang gerhana matahari. Kenapa solat? Bila matahari ada gerhana, bulan gerhana, istisqa, minta hujan, mana kemarau terlalu panjang, jerubu terlalu kuat, kan? Kita sini kemarau panjang taklah teruk sangat tak, tapi jerubu ada sampai tak nampak bangunan, kan? Jadi kita solat istisqa, minta hujan, mudah-mudahan hilang dia punya tadi. Sembahyang istikharah ni sembahyang minta petunjuk, minta pandangan bila kita tak dapat nak buat keputusan muktamad. Nanti saya hurai bila sampai tempat dia nanti. Dan lain-lain lagi. Yang ketiga, salat sunat mutlak. Apa yang mutlak? Iaitulah salat sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Waktu pun tak ada, sebab pun tak ada. Iaitulah di antaranya ialah salat tasbih. Dipanjang ceritalah, kan? Kemudian pembahagian yang kedua, tadi pembahagian solat berwaktu, tidak berwaktu, bersebab, dan solat mutlak. 3. Daripada 3 ni ada lagi pembahagian. Di akhir nanti ada satu lagi, cuma kita buat dari sudut manhajinya saya sebut awal. Ada solat sunat yang disunatkan berjamaah. Solat sunat yang disunatkan berjamaah seperti solat Idain, 2 hari raya. Itu solat sunat berjamaah. Salat sunat gerhana, 2 gerhana, matahari dan bulan, itu sunat berjamaah. Salat istisqa, minta hujan, itu salat berjamaah. Gerhana, minta hujan, 2 hari raya. Salat sunat tarawih, qiyam Ramadan, itu disunatkan berjamaah. Adapun lain-lain tidak disunatkan berjamaah kerana ia tidak dilakukan oleh Nabi SAW berjamaah. Yang ini ada jemaah. Jadi kita faham hari ini kategori solat sunat berwaktu, bersebab dan mutlak, kemudian disunatkan berjamaah dan tidak berjamaah. Jelas dia punya kategori solat sunat. Kita akan masuk penjelasan pada huraian ringkas. Para jemaah kena ingat, dalam kitab kita ni, khususnya kitab Mustika ni, Tuan Syekh boleh katakan sebut nama solat dengan dalilnya, kemudian dia tidak huraikan kaifiat satu persatu. Semua perbincangan untuk penjelasan saya rujuk kitab fiqh. Ini mazhab manhaj yang diguna dalam kitab ni. Sebab dia kata dah banyak dah kitab-kitab lain, cuma dia nak ikrarkan solat sunat ni ada ke tak ada. Baik, kita masuk yang pertama, solat sunat yang berwaktu. Iaitulah yang pertama, solat sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ialah sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat ada di sini. Solat sunat rawatib 20 rakaat. Di antaranya 10 rakaat muakkadah. Kita tahu dah solat sunat rawatib, apa nama rawatib? Solat sunat mengiringi waktu, sama ada qabliyah atau ba'diyah. 10 sunat muakkad. Apa makna sunnah muakkadah? Iaitulah sunat yang sangat-sangat diutamakan. Tengok nota kaki nombor 4, nota hujung nombor 4. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang berkekalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sampai peringkat kalau tertinggal Nabi kita qada. Tertinggal boleh qada. Kita pun kalau tertinggal, kalau menjadi amalan tetap kita, bila tertinggal kita boleh qada. Nah, iaitu tanda 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat selepas isya. Berapa rakaat jadi semua? 10 rakaat. Ini diterangkan dalam hadis 138 Ani bin Umar qal hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi
wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar kata, aku hafaz daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah salat maghrib di rumahnya. Nabi kita lepas maghrib dia balik rumah dia. Rumah dia jauh ke dekat dengan masjid? Dekat, sebelah ya. Sebelah. Kalau kita balik rumah kita agaknya mari dah isyak, lekat selalu dah. Tengok berita perdana pula bakal lekat situ dah tak mari. Ini kita pun ada setengah orang ni lepas maghrib dia balik. Orang kuliah tak dengar, dia kata saya nak ikut sunnah ustaz, sebab nak balik sembahyang sunat lepas maghrib di rumah dia. Ini katanya terlebih sunnah dah awak ni, dia kata. Banyak lagi aktiviti lepas maghrib, ada lagi hadis lain suruh tunggu salat isyak, macam-macam. 2 rakaat selepas salat isyak di rumahnya. Ini tak apa. Ini memang kita boleh buat. Lepas ada 2 rakaat, kita balik salat sunat ratibatul isyak di mana? Di rumah. Kalau ada jaminan lah. Kalau balik confirm tak salat, salat je di masjid. Jangan duduk kacau lah. Balik salat dekat rumah macam-macam cerita pula tak. Balik anak nak makan lah, suami duduk tunggu, isteri duduk tunggu, hidangan dah siap, terlupa dengan salat. Tapi asasnya begitu. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi ini dia panggil 2 rakaat 10 rakaat ini mengikut riwayat siapa? Mengikut riwayat Ibnu Umar. Ada lagi riwayat lain kena tambah. Riwayat Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang hamba yang muslimah samalah, yang menjaga 12 rakaat satu hari salat sunat, nescaya Allah SWT bina baginya sebuah mahligai dalam syurga. Jadi riwayat yang kedua ini, riwayat Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, berapa rakaat? 12. Jadi daripada yang tadi tambah 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. Tanda yang kedua tadi 2 rakaat sebelum zuhur, dengan riwayat Ummu Habibah 4 sebelum zuhur. Itu je tambahan. Hadis yang kedua ni pun sahih. Hadis Ummu Habibah diriwayat oleh Imam Muslim. Sahih. Jadi kita letak di situ 12 rakaat ataupun paling kurang 10 rakaat. Jangan tak buat. Kita dah janji tadi 10 ke 12 tak apa. Yang tak bolehnya kurang 2 yang buat hari ni. Itu dia panggil satu kekurangan yang berlaku kan. Baik. Sunnah ratibah yang bukan muakkad. Sunnah ratibah yang bukan muakkad pula berapa? 2 sebelum zuhur, bersama-sama dengan 2 rakaat sunat muakkad yang tadi. Tapi kalau kita ambil riwayat Ummu Habibah, 4 sebelum zuhur ni semuanya muakkad. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi ambil yang kuat, muakkadah 2 rakaat, tambah lagi 2. 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat lagi sebelum isya. Cuma sebelum maghrib itu ada sedikit perbincangan lah. Sedikit perbincangan, ada kata ada salat sunat sebelum maghrib. Tapi di sini disebut ada. Taib. Maksudnya waktu sunat rawatib qabliyah yang dikerjakan sebelum sembahyang fardu ialah masuknya waktu salat fardu. Tak kira lah azan tak azan pun, kalau dah masuk waktu, khalas. Kalau kita duduk di rumah contohnya, rumah kita ni tak dengar azan, kalau dah masuk waktu, tengok dalam takwim pukul 1.20 zuhur, boleh salat. Lepas tu kita salat zuhur ataupun salat mana-mana salat yang kita nak lakukan. Dan berakhirnya sunnah ba'diyah yang dikerjakan sesudah sembahyang fardu ialah dengan berakhirnya waktu fardu itu. Jadi kalau sunat ba'diyah zuhur, bila tamat dia? Asar. Mari waktu asar nanti tamatlah kita punya waktu ba'diyah zuhur. Alhamdulillah, jelas Jadi selesai kita salat sunat rawatib ada berapa rakaat?
12 ataupun 10 rakaat. 10 riwayat Ibnu Umar, 12 riwayat Ummu Habibah. Tandalah kita ngaji ni mesti ke hadis ni. Mesti ke hadis ni dia kena banyak belajar hadis, kan? InsyaAllah nanti habis kita ni kita cari kitab hadis, belajar. Menarik ya. Kita hadis ni dekat kita rasa. Sebab kita belajar tu terus dalil, kemudian huraian ulama di bawah tu. Jangan kita sendiri hurai, itu lain cerita jadi. Yang kedua, salat witir. Salatul witri. Sembahyang witir juga sunat muakkadah yang sangat-sangat digalakkan mengerjakannya. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 139 an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Artinya sembahyang witir itu hak, digalakkan amalannya ke atas tiap-tiap orang Islam. Siapa yang nak mengerjakan 5 witir 5 rakaat boleh. Mana 5 rakaat itu terus ya. Allahu Akbar 1 2 3 4 5 rakaat yang kelima baru kita tahiyat. 1 je tahiyat. Siapa yang nak mengerjakan 3 rakaat boleh lakukan, dan siapa yang suka mengerjakan witir 1 rakaat boleh. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya. Jadi tengoklah, kalau kebiasaan kita buat 2-1 kan, 2-1 itu cantik. Tapi kalau malam ni terlalu orang panggil letih sangat, nak ambil 1 je, buatlah. Ataupun 3 tapi short sikit lah, pendek sikit, jadi tak ada tahiyat awal, tak ada tersalam 2 rakaat, terus je 3 boleh. 1, 3, 5, 7 semua boleh. Kena buatlah sekali. Cuma saya kalau panjang-panjang sangat saya bimbang juga, takut duk confuse. Anak ni kata tak siap-siap lagi mak ni solat. Berapa aku tak ingat dah berapa, 7 ke mula-mula 5 ke 4 dah, tambah 1 lagi jadi 5. Duduk kat 5 pula 6 ke 5. Kira 6 jadi tambah 7 lagi. Akhir kali pas tengah malam tak habis lagi duk bila kau rakaat ni. Jangan, kena ingat betul-betul lah. Bagi surah betul-betul bacaan biar kita punya tertib susun baik. Yang pentingnya hukumnya boleh. Alhamdulillah. Dalam hadis Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat witir sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat dengan memberi salam pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan 2 rakaat. Ini cara yang kedua, setiap 2 rakaat 1 salam. Dan diakhiri dengan mengerjakan 1 rakaat, iaitu rakaat yang ke-11. Jadi 5 kali salam baru witir kat 1 rakaat. Menurut huraian ulama, sekurang-kurang salat witir ialah 1 rakaat. Dan yang lebih dekat kepada sempurna, mana orang panggil malah tak malah ni, nampak 1 rakaat aja buat, itu pun baik dah tu, daripada langsung tak buat. Dikerjakan sebanyak 3 rakaat dengan membaca pada rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, iaitulah surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ingat ada surah ni kan? Kau tak ingat lagi? Kalau tak ingat kena hafal lah hingga akhirnya. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai ke akhir. Manakala pada rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas iaitulah Qul huwallahu ahad. Ni memang boleh buat ni. Jadi itu yang ada dalam hadisnya, demikian bacaannya. Kemudian ada lagi tambah sini surah Al-Falaq, surah An-Nas. Jadi yang ada dalam riwayat dibaca satu-satu ya. 1 rakaat 1 surah. Sabbihis, Qul ya, rakaat yang kedua, yang ketiga Qul huwallahu ahad. Sebab itulah sebagai imam dia tak baca, tak tambah dah yang 2 surah lagi. Kalau tambah pun tidaklah menjadi masalah. Yang lebih sempurna lagi sembahyang witir itu ialah 11 rakaat. Jadi kalau kita boleh buat 11 dipersilakan. Bila ke masuk waktu dia, masuk waktunya selepas salat Isya dan tamat waktunya berakhir dengan waktu subuh. Ini kalau kita rasa, saya ni kalau balik rumah tak ada harapan dah, malam ni banyak kenduri lah, banyak tu, banyak ni, banyak masalah, salat terus je lah. Lepas salat Isya terus salat witir, terus salat witir. Mungkin jemaah ni tengok sahabat-sahabat kita orang India, Bangladesh kan,
Tengok lepas salat Isya, dia terus salat sunat, salat witir. Sebab mazhab dia salat witir wajib, bukan fardu. Beza di antara wajib dengan fardu bagi dia. Kita fiqh Syafi'i ni wajib dengan fardu satu je. Dia orang tu witir hak pun ana wajib, tapi bukan fardu. Bukan siapa kalau tak salat siapa masuk neraka, tidak sampai begitu. Tapi cuma wajib, maknanya kena buat dia orang tu. Saya pun rasa kena tukar juga mazhab buat kita ni. Kena ambil mazhab Hanafi juga dalam bab ni, baru solat witir. Kalau tidak main gini nah. 4-5 malam ada sekali. Ada witir perdana muncullah kita dah. Kalau tak perdana tak jadi selalu. Ini kena tukar mazhab Hanafi kalau buat ni, biarnya semaya witir banyak-banyak sikit dah. Dia tu boleh kalau tukar mazhab. Saya gurau ya. Mazhab nak tukar ke apa benda ke payah nak tukar. Sebab kita pun CJ pendaftaran orang Syafi'i pun belum ada lagi kan. Ada orang nak pergi Mekah, dia belajar kursus ni. Mak 3 mazhab tak patah wuduk sentuh perempuan kan. Dia pun tanya saya, "Ustaz boleh bantu saya nak tukar mazhab tak?" Saya kata boleh, saya bantu. Apa prosedur? Kata buat mari CJ mazhab Syafi'i dulu. Kacau dia kata ni. Mana ada orang daftar boleh CJ mazhab Syafi'i ke ada? Ada. Takut ni hajah kita ni ada CJ mazhab Syafi'i. Janganlah tegurau ya. Tamaklah kita. Jadi yang pentingnya waktu witir bermula daripada selepas Isya, selepas solat Isya sampai ke subuh esok. Mana-mana waktu yang kita nak, bismillah, kita jalan. Baik, kita pergi kepada solat tahajud. Solat tahajud, di antara solat sunat yang sangat digalakkan mengerjakannya ialah sembahyang tahajud. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis yang berikut. Jadi hadis yang ke-140, an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyiati wa manhatun 'anil ismi. Daripada Salman katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu mengerjakan salat tahajud. Salat tahajud ni bila? Salat pada waktu jauh malam. Kerana ia menjadi amalan tetap orang-orang yang soleh dahulu daripada kamu. Jadi kalau kita nak jadi orang soleh, apa yang kita kena buat? Masuk dalam kafilah salihin, dalam kafilah orang-orang yang soleh, iaitu apa dia? Salat malam. Kerana ia menjadi amal tetap orang-orang yang soleh dahulu daripada kamu, dan amalan yang mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Amalan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ia juga menjadi penghapus kejahatan dan pencegah daripada perkara-perkara yang berdosa, serta menghalau penyakit daripada tubuh badan. Hadis ni riwayat At-Tabarani. Riwayat At-Tabarani. Ada setengah riwayat sampai kepada menghalangnya daripada dosa, menghapus dosa. Tapi ada juga riwayat lain tambahan matradatul lidda, boleh menghilangkan penyakit. Jadi adalah sebagian ulama mengatakan sampai ke al-isim tu sahih di situ. Kemudian semua riwayat itu hasan bisyawahidihi, maknanya darjatnya boleh diterima. Jadi ada orang buat salat malam ni dikira nak menghilangkan penyakit. Bila kita baca hadis ini mungkin agak sukar, ada pula solat penyakit pun ada juga. Saya baca buku yang dikeluar oleh kajian yang dibuat Universiti Melaya. Dah tengok dah buku. Tajuk dia terapi solat. Di antara kajian yang dia buat, dia ambil berapa orang kaji, dia suruh solat malam. Macam solat tarawih tu 20 rakaat setiap malam. Dengan tumakninah lah, jangan cepat-cepat. Ekspres tak mau. Tak cukup syarat dia. Jadi bila dia solat malam mengikut syaratnya dengan kesempurnaan yang dia buat, hilang dia punya macam terapi. Dia kata orang yang lemah saraf betul boleh jalan baik. Cubalah buat. Tapi jangan pula ada pula iklan banner kat sini, solat malam awet muda. Sudah kita pula dah. Mana ada solat awet muda? Solat nak jadi awet muda betul. Orang kuat solat ni insya-Allah pergi ke syurga. Orang dalam syurga muda atau muda? Itu yang kita naknya, awet muda atas dunia ni, lepas tu mati juga. Baik. Hadis ini menerangkan dengan jelas fadilah atau kelebihan apa? Kelebihan
sembahyang tahajud. Dan faedah-faedahnya meliputi rohani dan jasmani, Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqaza imra'atah fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa sallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhil ma'. Sedap ni hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun malam daripada tidurnya. Kita sedang malam, bangun tahajud, pada sebahagian daripada jauh malam, lalu ia tahajud serta bangunkan isterinya. Dia bangun solat, dia kejut isteri dia. Mana kalau suami ni bangun awal sangatlah, pukul 4 dah bangun dah, bagi peluang dulu, isteri tidur sekejap. Pukul 5 kita kejut, bangun cik adik weh, mai tahajud ni. Maka jika isterinya enggan bangun kerana lena tidur atau malas, hendaklah ia menggunakan cara yang lemah lembut dengannya, merenjiskan air ke mukanya. Ambil air, perak bagi. Tu dia. Bangunkah? Nah, kayak yang isteri saya ingat tak ada masalah. Hak ni hak sebelah lagi ni masalah dah. Demikian juga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang perempuan yang bangun daripada tidurnya pada bahagian malam, lalu ia salat tahajud serta ia bangunkan suaminya untuk mengerjakan sembahyang itu. Maka jika suaminya enggan bangun, suami tak mau bangun kerana tidur lena atau malas, hendaklah ia menggunakan cara yang lemah lembut dengan merenjiskan air ke mukanya. Ni nak renjis pun jauh-jauh lah sikit dah. Kan dia kena penampak, tak ada pasal-pasal, malam-malam buta kena menampak pula dah. Dia ni kacau aku ni. MOU dululah, belum tidur tu kita buat perjanjian dulu, malam ni pukul 5 kita bangun. Siapa dia bangun dulu, dia renjis air ke muka orang yang tak bangun, boleh? InsyaAllah. Tapi jangan main kasar lah dah. Silap-silap apa pula ni, ambulans mari pukul 5 pagi mau ni kena tendang dah bini dia sebab gerak bangun tahajud. Saya pasal. Kita nak bangun ibadat, harmonikan waktu malam, tiba-tiba lain cerita pula jadi. Jangan. Hadis ini riwayat Abu Daud. Hadis yang sahih. Alhamdulillah. Ini dia panggil keluarga bahagia. Bahagia tak bahagia kalau suami isteri bangun? Bahagia. Jadi kalau isteri boleh bangun dulu, bangunlah, tak ada masalah. Kemudian dekat-dekat nak subuh, kejut pula kawan kita tu. Isteri kejut suami, suami kejut isteri. Kalau boleh buat kerja macam ni, harmoni ni. Dengar kan cerita dulu. Isteri yang husnul khatimah tu. Ingat tak? Bila nak mati, isteri dia sakit. Bila nak mati, tengah-tengah sakit, tiba-tiba dia sedar, dia mengucap 2 kalimah syahadah, mati. Bila suami datang, doktor ucap tahniah dengan dia. Tahniahlah suami di atas kematian husnul khatimah isteri kamu. Sebab saya saksi dia mati tadi, memang dia mengucap betul dia mati. Di samping ucap takziah lah, tapi takziah kemudian tahniah di atas kematian yang secara tanda zahir mati itu baik. Suami kata apa? Dia kata, saya tidak pelik, saya tak hairan kalau Allah Ta'ala beri kelebihan sedemikian kepada isteri saya. Sebab apa? Sebab dia kata khamsun wa salasuna am, 35 tahun saya kahwin dengan dia, kerja dia pada waktu malam duk tahajud dia, kecuali pada malam-malam dia uzur, malam dia mari haid dia tak bangun. Subhanallah. Jadi kata suami dia, kalau Allah Ta'ala beri anugerah husnul khatimah yang begitu zahir, saya tidak hairan, sebab memang itu amalan dia, tahajud amalan isteri. Jadi cubalah kita buat, tambah-tambah kalau yang dah pencen, duduk seorang-seorang pula, suami pun tak ada, isteri pun tak, lagi bangun awal lagi baik kan, insya-Allah. Kerjasama antara suami isteri dalam segala lapangan hidup adalah dituntut oleh syarak. Lebih-lebih lagi dalam mengerjakan suruhan Allah Ta'ala, supaya mereka selamat sentosa dan aman bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita nak suruh kerjasama. Suami isteri yang taat mengerjakan suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya akan menjadi contoh yang baik dan dapat membentuk keluarga yang saleh, dan dengan itu akan terbentuklah pula masyarakat yang baik yang beroleh rahmat dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak suruh Allah Ta'ala redha kepada kita, biarlah kita buat
keluarga bahagia kita ni mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, suratul Ra'di ayat 20 hingga 24. Boleh tengok dalam Quran nanti. Akan mendapat sebaik-baik balasan, iaitulah mereka dapat berhimpun dalam syurga dengan penuh dengan segala nikmat kesenangan, dengan orang-orang yang dikasihi, ibu bapa, suami isteri, anak pinak yang juga telah beramal saleh seperti mereka. Pertemuan dan perhimpunan demikian menambahkan lagi kegembiraan dan kesyukuran mereka. Jadi nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi kita masuk syurga. Bukan sakat kita dapat berkumpul balik dengan keluarga kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Salat tahajud disunatkan mengerjakannya pada waktu tengah malam sesudah bangkit dari tidur, kerana waktu ini mengandungi satu saat yang berkat sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa zalika kulla lailatin. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu saat yang berkat. Tidak ada seorang muslim yang memohon kepada Allah Ta'ala akan suatu perkara yang baik daripada urusan dunia dan akhirat, menepati saat yang berkat itu, melainkan dia diberikan permintaannya. Saat peluang yang baik itu terbuka pada tiap-tiap malam. Jangan duk tunggu malam perdana aja. Tak, kita ni kalau nak tahajud tunggu hak perdana saja dulu dah. Malam tak perdana tak ada. Analah secara peribadi kadang-kadang rasa tak selesa dengan perdana. Bila anak nak ada peperiksaan SPM ke, apa ni, UPSR ke, tulis besar banner kat luar sekolah, solat hajat perdana. Kata perdana ni benda hak besar-besar ni. Nak perdana ni. Kita solat hajat orang yang berhajat kepada Allah Ta'ala, bukannya perdana apa. Jadi kita nampak kita ni biar berhajat dengan Tuhan. Baiklah. Dalil solat tahajud juga ditegas dalam Al-Quran, antara lain ayat yang berikut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian daripada waktu malam, serta kerjakanlah salat tahajud padanya sebagai salat tambahan bagimu. Jadi Allah perintahkan, dia menjadi wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi kita. Semoga Tuhan membangkitkanmu dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya telah melaksanakan ibadat salat tahajud itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang daripada 2/3 malam. 2/3 malam. Dan selama 1/2 setengah malam, dan juga selama 1/3-nya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan daripada orang-orang yang bersama-sama. Surah Al-Muzammil ayat 20. Jadi tengok keadaan, letih 1/3, kuat setengah, kurang kuat kuat lagi 2/3. La ilaha illallah. Kita hari ni nak mempertahankan 3 rakaat witir pun rebah bangun, kata orang tak. Tak tengoklah dalam kaum kita tu, dalam diri kita tu, minggu ni berapa kali witir boleh bangun, berapa kali tahajud. Allahu Akbar. Kalau tengok orang ni kita rasa lemah lah, kerdil kita depan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nak berhadapan, nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan amal kita sangat sedikit. Itulah kata para ulama, di antara tanda mati baik ada percikan peluh di dahi, percik di dahi. Sebab apa? Orang mukmin bila ruh dia naik, dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dia malu dengan Tuhan, nak bawa naik bekalan yang terlalu sedikit. Nikmat Allah Ta'ala beri banyak, kita bawa amalan terlalu sedikit.
Sembahyang tahajud adalah wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan sunat bagi umatnya. Menurut huraian ulama, sekurang-kurang sembahyang tahajud itu ialah 2 rakaat dan banyaknya tidak terhad. Salatul laili masna masna. Solat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tak ada bilangan, teruskanlah. Selagi kita kuat, kuatlah. Cuma kadang-kadang bila kita baca sejarah orang-orang dulu solat malam, ada kadang-kadang dipanggil mujazafah. Mujazafah ni nampak lebih sangat. Oh, tokoh ni hebat ni, dia solat 1000 rakaat satu malam. 1000 rakaat satu malam ada berapa minit? Berapa minit satu malam? Kita andailah satu malam daripada lepas isya sampai subuh 10 jam. Ada 10 jam berapa minit? 600 minit kan? 60 minit 1 jam, 10 jam 600 minit. 600 minit. Jadi kalau dia solat 1000 rakaat satu malam, maknanya setengah minit satu rakaat. Laju. Ada orang dulu macam kita ekspres ni. Jadi kadang adalah benda-benda yang kadang-kadang cerita dia panggil mubalaghah, tinggi sangat dia punya, itu pun sukar juga kita. Baik, biarlah. Dia orang boleh solat banyak, alhamdulillah, itu nikmat Allah Taala beri. Kita berusahalah untuk memperbanyakkan solat. Masanya tanda situ, bilangan rakaat sekurang-kurangnya 2, paling banyak la haddalah, tidak ada had, kan? Isu yang kedua, masa. Bilakah masa solat tahajud? Salat tahajud ini bermula mengerjakan salat isya hingga terbit fajar. Tetapi yang afdalnya pada waktu pertengahan malam. Dikendaki mengerjakannya sesudah bangkit daripada tidur. Mengerjakannya di rumah lebih afdal daripada mengerjakannya di masjid. Tengok. Timbul soalan, apa beza di antara qiyamul lail dengan tahajud? Ini banyak soalan timbul kan. Qiyamul lail tu apa ustaz? Tahajud tu apa? Tengok dalam nota kertas yang saya bagi ni, nombor 3, solat qiyamul lail. Qiyamul lail iaitulah solat sunat yang amat ditekan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah qiyamul lail, solat malam, terutamanya tahajud. Solat malam terbahagi kepada 2 kategori, solat sebelum tidur dan solat selepas tidur. Jadi solat malam, qiyamul lail, bermula daripada solat lepas isya sampai ke subuh, itu qiyamul lail. Di bawah kategori qiyamul lail ni ada beberapa cawangan. Solat witir duduk di bawah qiyamul lail. Solat tahajud qiyamul lail. Solat tarawih itu dipanggil qiyamul lail. Qiyamul lail itu package. Semua solat yang dilakukan selepas solat isya sampai ke subuh, itu nama dia qiyamul lail. Habis tahajud macam mana? Tahajud itu solat lepas tidur. Kalau kita tidur bangun, wa minal laili fatahajjad bihi. Tahajud itu maksudnya solat malam selepas kita tidur. Lepas kita tidur, itu nama dia tahajud. Kalau tak tidur jadi tak jadi? Jadi qiyamul lail. Itu banyak jemaah keliru ni. Dia kata, ustaz saya pergi Mekah bulan Ramadan, lepas habis tarawih tawaf pula. Tawaf apa? Tawaf kedai. Kan bulan Ramadan kan malam dia hidup, semua kedai buka, dia tawaf-tawaf, pukul 12 lebih, pukul 1 bunyi orang as-salatul qiyam asabakumullah, lari pergi masjid. Saya nak salat apa? Tak sempat tidur tadi. Ada kawan tu tak mau, lepas tarawih terus balik hotel tidur sebab takut tak jadi tahajud. Jawabnya tidak jadi masalah, dia boleh teruskan salat qiyamul lail walaupun tak tidur. Banyak kan cerita para ulama, dia orang salat isya dengan air salat subuh, takkan dia tak tahajud? Itu dia panggil tahajud, itu mana salat yang dilakukan selepas tidur. Taib, kalau kita tak tidur boleh tak? Boleh, salat qiyamul lail. Salatul qiyamul lail itu dia panggil salat pada waktu malam, bermula lepas isya sampai ke subuh. Jelas Tidak ada masalah di situ. Yang kata, masalah saya tidur tak lena, takkan nak makan ubat tidur baru nak jadi tahajud? Tak payah ubat tidur lah. Kalau tak tidur tak lena, terus dengan salat tahajud
Maaf, dengan salat qiyamul lail. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh bangkit daripada tidur, memang nama dia tahajud tu, maknanya lepas bangun daripada tidur, nam. Tatajafa junhum anil madaji' itu. Nam. Tamatlah kita perbincangan tentang salat yang kedua, iaitulah salat tahajud. Salat tahajud ni salat malam, da'bus salihin, menjadi amalan orang yang saleh. Jadi tak ada masalah apa-apa. Kalau kita bangun malam, kita nak salat tahajud, nak baca Quran, tak hafal Quran kan, Quran besar ada tu, letak kat depan tu, buka Quran besar, kita sambil duduk kita baca Allahu Akbar, baca. Rokok, sujud sambil duduk belakang, sujud atas lantai lah. Cuma Nabi kata salat orang yang duduk dia sehat walafiat, tidak uzur, boleh setengah pahala. Setengah pahala orang berdiri. Jadi kena bangun juga. Gila-gila lah. 2 rakaat kita bangun, 2 rakaat duduk. Jadi, tapi kalau orang solat fardu duduk, orang tak uzur, tak sah. Itu perbezaan. Solat sunat tak apa, senang. Duduk atas kapal terbang boleh solat. Duduk atas kereta api boleh solat. Atas kereta semua boleh solat. Allahu Akbar.